syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min khaza'in rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah yang saya hormati sekalian, sila ambil Quran kita, sila ambil imam kita. Rehal masih banyak, gunakan, letakkan atas rehal. Sebaik-baik manusia umat Muhammad ini ialah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Maka kalau anda nak jadi umat yang terbaik, maka belajarlah Quran, dan yang ada sikit ilmu, ajarkanlah Quran. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkan. Untuk tujuan itu, ambil Quran kita, lihat surah yang ke-47. Lihat Quran sambil baca, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Quran akan memberi banyak kesan pada kita kalau kita aminkan doa yang kerap dibacakan oleh imam mengenai Al-Quran. Imam kita minta jadikan Quran itu imam kita, panduan kita. Anda aminkan, jadikan dia cahaya, anda pun aminkan. Maka dia akan lebih berkesan kalau dalam masa yang sama anda ambil Quran, dudukkan di rihalnya sambil menyelak-nyelak surah yang berkenaan, baca Allahumma arhamni bil Quran, maka dia akan memberikan kesan yang lebih daripada itu. Untuk tujuan itu, lihat surah 47 ayat 19. 47 surah Muhammad. Saudara yang belum berjinak-jinak dengan Quran, sekarang high time masanya untuk saudara berjinak-jinak dengan Quran. Yang selama ini kita tidak hiraukan dia, menyebabkan Rasul kita menangis atas sifat kita, atas sikap kita yang menepikan Quran. Jom jangan sampai Rasul sedih, menangis berterusan kerana kita, saudara. Sikap kita, sikap anda, sikap saya, sikap saudara kita di luar sana yang acuh tak acuh dengan Quran ditangisi, diratapi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sempat mengadukan kepada Allah mengenai sikap kita. Lihat dulu surah yang ke-47 ayat 19. Ayatnya berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallahu. Fa'lam, ketahuilah. Maka kita kena mengetahui dan mengenal Allah sejak daripada kita akil dan balik, sejak daripada mukallaf. Maka tuntutan pertama, fardu ain yang pertama ialah mengenal Allah ataupun ma'rifatullah. Awwaludin ma'rifatullah, maka kenali Allah itu dengan ilmu. Hari ini banyak yang boleh menyebut Allah tapi tak ada ilmu, saudara. Maka anda yang ada peluang disediakan oleh majikan kita dengan tempat yang cukup kondusif untuk belajar, gunakan kesempatan ini. Dan tak selama-lamanya kita dapat kesempatan yang seperti ini, saudara. Maka jangan anggap kesempatan yang ini yang disediakan oleh manajemen kita bukan suatu yang kebetulan. Jangan sambil-sambil antara nunggu zuhur, tak boleh. Mesti gunakan cara serius, masukkan dalam agenda kita, agenda hari ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu, maknanya kamu kena berilmu. Annahu, sesungguhnya dia,
Allah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itulah sebaik-baik sebutan, sebaik-baik wirid yang anda kena wiridkan. Basahkan lidah anda, mulut anda dengan kalimah la ilaha illallah. Disuruh, diajak oleh imam pada ratib sana, tali sana, fa'lam afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi saudara, perkataan Allah itu kita tak banyak maklumat mengenainya setakat ini. Saya yakinlah. Tak macam perkataan biasa. Ambillah perkataan kereta umpamanya. Saudara boleh kembangkan daripada sebiji kereta itu pada 100, 200. Saya pernah buat uji selidik saudara. Minta mereka datangkan komponen daripada kereta. Mereka boleh datangkan daripada kereta sebiji itu kepada 200. Segala jenama kereta mereka tahu, komponen kereta, tayarnya, remnya, sport rimnya, lampunya, markatnya, mark platenya, plate numbernya, contact pointnya, semua dia tahu saudara. Tapi sebut Allah tak boleh kembangkan. Jadi saya harap saudara yang pernah mengikuti ceramah ini kira-kira 4 tahun yang lalu mesti boleh kembangkan. Kalau di luar sana perkataan kereta boleh kembangkan sampai 200, rumah pun boleh kembangkan sampai 200, sepeda pun boleh kembangkan sampai 50-60. Tapi sebut Allah tak boleh kembangkan malam. Maka daripada hari ini dia sebut Allah saudara mesti hadir bersama dalam ingatan kita, dalam minda kita, dalam hati kita, angka 100, kualiti 100. Fastaghfir li dzambika, kerana dia sebut itu satu kekosongan dalam minda kita, minta ampun pada Allah. By right, dalam masa sebut Allah mesti hadir 100. Tak macam kita boleh menghadirkan komponen daripada kereta sampai 100, 150, 200 satu kereta. Belum lagi dengan ringgitnya, belum lagi dengan kantinnya, belum lagi kata kesilapan kita yang tak hadir 100 waktu menyebut itu. Maka minta ampun pada Allah. Wastaghfir li dzambika, padahal anda mesti kenal dia. Dan mintakan ampun juga pada orang mukminin dan wal mukminat yang kosong daripada nilai disebut Allah. Saya akan sebutkan nanti. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Dia saja yang tahu bolak-balik hati kamu, dan dia saja menyediakan tempat kamu yang permanen di surga ke, di neraka ke, ataupun di dunia ini. Maka ambil perkataan pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, gabungkan dengan afdalu zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Yom sambut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia penghargaan yang paling bermakna ke atas Rasul kita, kerana jasanya yang begitu besar pada dunia ini. Dengan tablignya, dengan penyampaian beliau itu kita kenal Allah. Dengan penyampaian beliau itu yang amanah, yang sidik, yang tabligh dan patanah, maka kita berhimpun kat sini. Kalau tidak, Rasul menyampaikan apa yang Allah sampaikan, kita tak mungkin berada kat sini. Kita mungkin bersama-sama dengan botol-botol kicap yang ada di Batu Kip sana, saudara. Dan daripada masa itu Nusantara, termasuk Malaysia atau bawah tanah Melayu dalam golongan Nusantara yang masih beragama Hindu, saudara. Tapi kerana kegigihan Rasul kita memperkenalkan la ilaha illallah, maka kita berada kat sini. Kita kenal nikmat iman, kita kenal nikmat Islam, kita kenal nikmat rumah tangga kita. Maka atas jasa yang amat besar itu, bila dengar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, kalungkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dia mengaku tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lihat Quran anda surah yang kedua ayat 32. Daripada anda merenung wajah saya, lebih baik anda merenung ayat Quran di depan anda itu, saudara. Kerana merenungnya saja dia lebih baik daripada airmu. Ada kawan kita nak cuci mata dengan airmu, tapi saya 68 tahun tak pernah cuci mata saya dengan airmu. Saya cuci mata saya dengan memandang, melihat ayat-ayat Allah itu. Sampai sekarang walaupun dah 68 tahun, going to be 99, tapi saya masih nampak yang tidur-tidur ayam di sebalik tirai ini. Saya nampak yang cari-cari bulu ayam. Saya nampak yang hati badan kat sini hatinya dah lan sana, saya tahu. Itu dia berkat merenung ayat-ayat Allah. Dia mengaku tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dua sifat utama kekurangan kita yang amat ketara. Pertama, tak ada ilmu. Keduanya, pelupa. Maka belajarlah supaya ada sikit ilmu, itu pun masih jahil. Yang kedua, belajarlah mengingat. Dan kalau dah menuntut ilmu pun tak dapat, tak lekat-lekat, dah mengingat pun lupa juga minta doa. Yang Rasul buatkan yang selama ini anda hanya mengaminkan, lepas dipanjatkan daripada mulut anda sendiri. Ikut dalam hati saudara, Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami dengan Quran kerana kami pelupa. Wa alimnahu, dan ajarkan kami dengan Quran kerana kita jahil. Dua cara untuk mengatakan kita jahil. Pertama, la ilma lana, itu pun tak nak belajar. Yang kedua, jahil. Maka kita pelupa dan jahil, saudara. Allah saja yang berilmu, maka dia dipanggil alim. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Kita dah lupa, kita jahil, dia alim, dia alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia juga dipanggil alamul ghuyub. Yauma yajma'ullahu rusul fayaqulu maza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. 5.109. Datang untuk belajar tapi kalam tak bawa, kertas tak bawa. Itulah dia anak bangsaku yang saya kesali. Bila anda nak belajar, nak serius, maka tak boleh pisah daripada kalam dan kertas untuk mencatat. Kerana kita pelupa. Mungkin gunakan kalam dan kertas. Kalam besar, maknanya amat besar. Sampai Allah pernah bersumpah dengan kalam dan kertas. Anda remehkan, anda pandang ringan. Allah bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun. Demi nun, demi huruf, demi kalam dan kertas. Kalau anda biasa menggunakan kalam dan kertas untuk mencatat ilmu yakin, jaminannya ma anta binikmati rabbika bimajnun, kamu tidak gila. Saya surah 68. So make sure kalau saudara dipanggil bos kita, sediakan kalam kertas kat poket kita. Kita akan ambil arahan dia 1, 2, 3 untuk ingatkan. Kalau tidak, nanti kita macam nak gila, tanya sana, tanya kemari. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita walaupun dah tengah hari, kita ucap syukur kepada Allah, saudara. Syukur masih lagi boleh ada diberi tenaga untuk boleh bergerak. Lebihkan rasa pada lidah yang boleh merasa 1000 jenis makanan. Diberikan lagi tenaga pendengaran yang ada pada telinga. Nikmat-nikmat rumah tangga kita, nikmat kerja kita, itu semuanya anugerah Allah.
yang wajib kita syukuri dan imani. Allah janji selagi kamu beriman dengan aku dan kamu syukuri nikmat-nikmat ini, aku tidak akan azab kamu. Lihat janji Allah surah yang keempat ayat 147, catat dulu 4147, lihat Quran sambil baca Allahumma arhamni bil Quran, janji Allah. Surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 147. Lihat, aku janji Allah saudara, kalau kita bersyukur dan beriman. Surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 147. Cuba nak? Cuba. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, Allah tidak mengazab kamu. Cuba. In syakartum wa amantum, selagi kamu bersyukur dan beriman. Cuba. Innallaha wa kana Allahu syakiran alima, Allah sentiasa memohon, meminta ucapan syukur daripada mulut kamu, dan dia tahu syukur kamu itu betul-betul ke pura-pura ke ataupun ikut-ikut. Underline situ, Allah tidak mengazab kita selagi kita bersyukur dan beriman. Syukur itu nikmat-nikmat yang ada, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar saya, Allah saja yang boleh beri. Siapa yang boleh beri udara sampai kita boleh bernafas kalau tidak Allah? Siapa yang boleh beri malam kalau untuk kita rehat kalau tidak Allah? Siapa yang boleh sembunyikan malam dalam siang dan malam kalau tidak Allah? Maka syukuri. Ucapan syukur itu banyak, yang popular ialah ikut saya, alhamdulillahillazi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan semuanya nikmat-nikmat ini, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Nikmat paling besar tadi nikmat iman dan Islam, saudara. Nikmat jadi orang yang salih, salihah. Yang kecil-kecil dengan sebiji mata itu bukan kecil, dapat dibeli dengan jutaan duit ringgit anda. Dengan selai bulu mata ada nikmatnya. Tak ada benda yang jadikan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua itu nikmat yang syukuri. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Antara lain lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da an amatana wa ilaihin nusyur. Yang paling simple 1.2 iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang agak canggih sana surah 26 ayat 78 hingga 83. Catat dulu 26, 78, 83. Kalau berdua lagi senang, ada sekretari kita suruh catat. Kita lihat, kan bagus macam itu, sama-sama kerja. 26 surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 78 hingga 83. Alhamdulillahillazi khalaqani fahuwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maritu wa huwa yashfini wallazi yumituni summa yuhyini wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddini rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Saya sebutkan di awal tadi bahawa kita boleh mengembangkan dengan berbagai-bagai angka daripada 1 sampai 100 ataupun 200 seperti kataan kereta. Sebut kereta, kita boleh kira berapa jenama kereta yang ada di pasaran, kita tahu. Sebut kereta, kita terbayangkan tayar kereta, minyak kereta, horn kereta, mat pelet kereta, bumper kereta, kontak point, semua banyak. Saya pernah suruh seorang peruntuk saya saudara cuba senaraikan daripada kereta, mereka boleh senaraikan sampai 200 daripada satu kereta. Dan saya fikir anda pun begitu juga, tak banyak bezanya. Tapi bila saya sebut Allah, mereka tak boleh senaraikan. Mereka hanya boleh sebut Allah saja.
Tak selancar sebut maggat kereta, tayar kereta, lampu kereta, horn kereta, tapi sebut Allah, itu saja. Maka anda yang ada di hadapan saya ini, yang datang untuk belajarkan Allah, maka sebut Allah saudara, mesti hadirkan nilainya. Bila sebut Allah, mesti saudara hadirkan nilainya. Bila sebut Allah, maka hadirkan nilainya. 100. Kita boleh sebut sampai 200. Pisang boleh lebih, rumah boleh pergi, duit, mata wang, currency boleh sebut, tapi Allah hanya satu saja. Tapi lepas ini anda mesti sebut Allah hadir dalam otak kita, dalam minda kita, hati kita. Apa dia? 100. Ingat tu, 100 itu ialah pecahannya saudara, ialah 1. 100 itu pecahannya 1 dulu. Ada 2 kombinasinya, 1 dan of course saudara tahu berapa nak kenakan 100. Kalau 1 dah ada berapa kurang saudara? 29. Saya akan terangkan nanti. Dia sebut Allah, maka mesti ada nilai ataupun kualiti dalam minda kita, hati kita. Pertama, 1 itu disebut Ahad. Ia rangkaikan kat mana ada Ahad dan rangkaikan saudara. Kalau saudara boleh merangkaikan kereta dengan Lamborghini-nya, Mercedes-nya, semua boleh. Cuba sebut Ahad kat mana ada? Qul huwallahu ahad. Apa lagi? As-samad. Lagi? Lam yalid. Lagi? Walam yulad. Walam yakul lahu. Itu kena ada. Kereta, maggat, road tax, lesen kereta ada. Macam itu saya mahu at least. Allah 1. Kerana dia hanya 1, maka matahari akan terbit sebelah pagi dan terbenam sebelah petang. Kerana dia 1. Kalau dia 2, 3, mungkinkah begitu saudara? Tak mungkin bukan? Gaduh. Jadi dunia setakat ini saudara masih berjalan dengan harmoni, tunjukkan dia 1. 1 dia panggil apa saudara? Ahad. 1 dipanggil dengan 2. 1 Ahad. Kat mana dia? Surah 112 surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Dia sebut Allah mesti ada 100. Yang kedua, 1 dipanggil Wahid. 1 juga dipanggil apa saudara? Wahid. Tak pernah ada? Innama ilahukum. Sebut. Innama ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kamu itu hanya 1. Ahad mesti ada 1 elemen, baru 1 disebut Allah. Pertama Allah Ahad. Kembangkan lagi As-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Dia sebut Allah saudara. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu. Itu mesti ada pada orang yang beriman macam anda ini. Ingat, tanamkan pada ingatan kita bila sebut Allah. Ada berapa nilai saudara? 100. 100 itu dipanggil mi'ah. 100 dipanggil apa saudara? Mi'ah. Mi'ah ataupun 100 ada pada surah yang kedua ayat 257. 100 dipanggil mi'ah, 1000 dipanggil alfun. Untuk mi'ah, lihat surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Untuk mi'ah saja. Tahun mi'ah tadi 100. Mi'ah, 100. Surah Al-Baqarah ayat 159. Tulis dulu 2159. Kat sana akan jumpa kataan 100. 100 panggil apa tadi? Mi'ah. 1 dipanggil, 1 lagi Wahid, Ahad dan Wahid.
Mi'ah ada pada surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 259. Catat dulu. Ada Quran kita. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha wa amatahu Allahu. Ada lain mi'ata. Jumpa ke tak jumpa? Saya bercakap ni dengan mayat ke dengan jenazah? Anda yang ada nyawa, saya yang ada nyawa dipanggil mayat. Kalau nyawa dah tak ada, membisu saja, itu nama jenazah. Maka depan saja ni mayat ke dah jenazah? Mayat. Jumpa ke tidak? Cakap macam itu. 100 apa dia? 100 boleh apa? Apa sebut 100? Mi'ah. Kat mana dia? 2.257, iaitu fa'amatahullahu mi'ata amin. Mi'ah. Boleh jumpa ni? Okey, 100 dipanggil apa saudara? Mi'ah. 1 ahad dan wahid. Allah berapa? Allah berapa? Allah berapa? 1. Tuhan banyak. Allah satu, Tuhan banyak. Duit Tuhan kita kalau kita lebih cintai. Manusia Tuhan kita lebih cintai. Pangkat Tuhan kita lebih cintai. Pasar malam Tuhan kita akan kita cintai. Maka sebut semua ni pangkat bukan Tuhan. Kita la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Tuhan kita ahad satu saudara. Dan bila sebut Allah mesti ada berapa nilai saudara? 100. 100 dipanggil apa? Mi'ah. 1000 dipanggil apa? Laila Majnun 1000 satu malam Alpun 1000. Bila sebut Allah mesti ada 100 elemen, 100 nilai. Kalau satu dah satu ada apa kombinasinya untuk dah 100 saudara? Satu dah ada kan? Nak tambah berapa untuk dah 100? 99. Maka 100 itu gabungannya hanya 1 campur 99. Tak boleh lain. 51 49 tak boleh. 90 10 tak boleh. 80 20 tak boleh. Tak justify. 50 tak boleh. Apa yang boleh saudara? 1 campur 9. Apa 9 itu saudara? Apa 9 itu? Al-Asma Al-Husna. Sebab itu seawal kesempatan saya berjumpa dengan saudara kira-kira 4 tahun yang lalu, saya pesankan pada anda supaya menghafal Al-Asma Al-Husna. Dan bukan kepenatan kita menghafal itu. Kalau kesanakan iman saudara, maka digajari masuk syurga. Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah itu punya nama yang indah 99. Wa man asaha dahalal jannah. Allah itu punya nama 99. Siapa yang menghafalnya, beriman dengannya, waktu gak dia, maka masuk syurga. Maka bila sebut Allah hadirkan 100. Allah satu, lafzul jalalah. Maka sebut Allah Alimul ghaibi wasyahada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar. Sebenarnya sama dengan sebut kereta, tayar kereta, horn kereta, magnet kereta, apa lagi nak? Exhaust kereta, minyak kereta, apa lagi? Kena macam itu. Lepas ini tak ada pilihan, sebut Allah mesti ada berapa nak? 100 itu kombinasi daripada 2 angka apa dia? 1 dan 99. Boleh tak 51 boleh tak? Tak boleh. 80 20 boleh tak? Tak boleh, kerana tak dapat nak justify kan? Maka kita gantikan. Ini angka nak kan? Kalimah dia punya
Apa ini satu kan? Angka kan? Kalau sebut dalam kalimah apa dia? Wahid ataupun ahad. Macam itu. Sekarang saya gantikan 100 dengan angka. 1 ahad ataupun wahid campur 99. Apa 99 tadi? Al-Asma Al-Husna. Very good. Maka kita satu itu siapa tadi lah? Siapa yang satu? Allah. Allah satu. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andainya ada 2-3 Allah dalam dunia ini, lah saya hancur berderai lah, lebur lah langit bumi kerana bergaduh. Allah ahad wahid. 99 itu apa tadi saya bilang tadi? Al-Asma Al-Husna kan? Maka kita ringkaskan dia dengan sebutan hum. 99 Al-Asma diringkaskan dengan sebutan hum. Apa dia nak? Hum berasal daripada apa? Huwa, huma, hum. Huwa satu, huma dua, hum lebih daripada dua. Maka dalam konteks Al-Asma Husna berapa dia? 99. Maka gunakan Allah dan Al-Asma Husna pada masa kita berdoa dengan gabungkan. Jom gabungkan lah. Kalau kita berdoa jadi apa? Allahumma. Asalnya Allahum. Tapi kerana dia yang kena minta, yang kena seru, dipanggil munada, maka kena bagi atas. Asalnya hum, tapi kena bagi atas kerana dia yang diminta. Jadi Allahumma. Dalam lapas Allah dan huma ada berapa elemen? Ada berapa? Dalam lapas Allahumma ada berapa nilai? 100. Macam itu. Apa dia? Wahid dan Allah, wahid dan Al-Asmaul Husna. Maka gunakan Allah dan sifat Al-Asma Al-Husna untuk kita berdoa. Sebab itu untuk berdoa sana Allah tunjukkan caranya surah 17 atik ayat 110. Cara berdoa gunakan, combine-kan Allah dan Humma. Dan anda dah tahu pada Allah satu, Humma, Al-Asma Al-Husna. Maka bila kita berdoa qulidu'ullaha awidu'ur rahmana ayyaman tad'a falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtari baina dzalika sabila. Jumpa tak ni? Saya bercakap dengan mayat dan jenazah ni. Panduan berdoa mesti gabungkan, mesti hadirkan 100, iaitu Allah dan hum. Tapi hum itu bagi atas huma kerana yang kena seru Allahumma. Maka bila kita berdoa sebut Allahumma, betul tak? Jom sambung apa yang ingat, apa doa ingat? Allahumma apa nak? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman. Allahumma barik. Allahumma, daripada Allahumma ada berapa nak? 100. Apa dia? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, itu dia. Yang ini masih kosong dalam ingatan anak-anak saya. Lepas ini kena adakan itu. Sebut kereta anda boleh kenakan 1000 boleh, tapi sebut Allah tak boleh, malang. Lepas ini anda balik mesti kenakan berapa tadi? Allah satu, apa dia sebenarnya? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Awwalu, Wal-Akhiru, Wal-Zahiru, Wal-Batinu. Kulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allahu ahad, as-samad, lam yalid. Kena macam itu. Barulah bermakna perhimpunan kita yang hari ini masuk tahun yang keempat saya kat sini. Kan sambil-sambil sementara tumbuh, tidak.
tapi dengan makna. Maka bila kita berdoa sebut apa nak? Allahumma. Bila sebut Allahumma, ada berapa kat sini? 100. Apa ni 100 tu? Allah dan Al-Asma'ul Asma' sama berapa? 99. Allah sah? 1. Boleh tak gabungan 80-20? Tak boleh. Apa yang tepat? 1 campur 99. Maka berdoalah dengan menggabungkan Allahumma. Ada satu lagi gabungan yang sama nilainya. Cari dia. Ada satu lagi gabungan yang sama nilainya. Yang pertama, gabungan apa tadi? Allahumma. Ini pertama. Sini ada apa tadi? 1 campur 99. 1. Ada satu lagi nak yang sama. Anda selalu sebut tapi anda tak perasan kerana tak belajar. Cuba anda berdoa yang adanya hasanah. Apa dia? Rabbana. Rabb satu. Kalau ramai arbab. Na banyak berapa? 29. Sama. Allahumma 100, Rabbana pun 100. Kalau rapi saja 1. Na ramai mewakili. Oleh itu gunakan dua ini untuk berdoa. Sama ada gunakan Allahumma saja ataupun Rabbana. Cuba sambung Rabbana. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Dan boleh gabungkan dua-dua nak. Tapi kalau gabungkan dua, mesti gunakan ini dulu. Sebut dulu. 1 baru 2. Allahumma Rabbana. Seperti Nabi Isa menggabungkan ini. Lihat surah yang kelima ayat 114. Lihat. Lihat surah yang kelima. Surah sekretari catat nak. Surah pun nak jadi bos juga. Lihat surah yang kelima, surah apa nak? Saya bercakap dengan mayat ke jenazah ni? Mayat. Jawab. 5 Al-Ma'idah. Say properly. Al-Ma'idah. Apa benda Al-Ma'idah? Hidangan yang turun dari langit. Hidangan dari perda saji itu bukan Ma'idah. Lihat surah 5 ayat 114. Cuba. Wa isqala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana. Betul? Nampak ke tidak ni? Allahumma dan Rabbana. Kerana permintaan daripada Al-Hawariyun terlampau hebat. Dicabar kepada Nabi Isa, kalau engkau betul Nabi Rasul dan Tuhan kamu itu ada hidup, cuba minta dia turunkan hidangan daripada langit. Itu bukan satu permintaan yang mudah, saudara. Kerana permintaan terlampau sukar, terlampau besar, maka digabungkan untuk kuat. Digabungkan dua permohonan, Allah dan Rabbana. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turun saudara hidangan dari langit, tidak terhempas. Cuba saudara lihat, kalau buah jatuh di pokok terhempas dah. Cuba bayangkan kalau hidangan terhempas, apa jadi? Tapi turun dengan slow motion, macam ada sebanya nak bawa tu. Wahai Hawariyun, tak beriman tak ada Allah? Ada baru beriman. Sampai begitu sekali. Sampai lihat itu namanya ainal yakin. Sebab itu beriman ini kena ada dua elemen. Satu, ilmu yakin dan ainal. Harawai yakin Allah itu ada, tapi tak sempurna selagi dia tak turun hidangan. Maka lihat saja hidangan, oh Allah yakin. Oh dapat ainal yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna summa la tarawunnaha summa la tus'alunna yawma idzin. Sebut Allah, saudara, mesti ada 100 elemen. Yang lepas-lepas kosong
Tak ada langsung, tak patut. Sedangkan sebut kereta, wah lagi banyak. Sebutkan kamda, oh lagi banyak. Sebutkan tudung, oh lagi banyak je nama. Sebut Allah, lam yalid pun tak sebut, lam yulad pun tak ada. Ini dia panduan untuk berdoa, menggabungkan Allah bersama dengan Al-Asma' Al-Husna. Surah yang ke-17, surah Al-Isra, ayat yang ke-110. Jumpa? Apakan di rumah. Dan yang paling baik sekali anda apakan iaitu ayat yang terakhir surah yang sama. Apa surah apa yang sama dah? Al-Isra ayat 111. Itu ayat tauhid. Maka bila anda memalingkan ke kanan, ke kiri, dah selamat sembahyang, selamat tamat, dah selamat sembahyang, maka bacalah Alhamdulillahillazi lam yattahis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Jumpa? Apakan di rumah? Nampaknya kita berhenti setakat dulu. Tapi jangan hilang, jangan kosong daripada ingatan anda. Sebut Allah ada berapa nak? 100. 100 dipanggil apa? Allah. Mi'ah. Saudara mungkin ramai daripada Pulau Kasar kena ni. Belajar ujung pangkal lesar. Astagfirullah. Sebut Allah ada berapa nak? 100. Kombinasinya berapa angka? 2, 100 dan 29. Apa satu? Ahad. Satu lagi Wahid, macam itu. 29 apa dia? Al-Asma' Al-Husna. Gabungkan keduanya untuk kita berdoa sama ada dengan Allahumma ataupun Rabb ataupun kedua sekali. Seperti permintaan Nabi siapa? Nabi Isa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.